Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى النبي الكريم وصحبه الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبعد. Kita akan masuk pada pengajian subuh kita. InsyaAllah kalau Ustaz ada kat sini, setiap hari kita akan buat pengajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Tidaklah Ustaz mensyarahkan dengan panjang lebar, kecualilah Ustaz rujuk kepada kitab yang berada depan mata Ustaz ni, dan Ustaz bacakan kepada kamu semua. Moga mendapat istifadah kepada kita insyaAllah. Kita akan mukadimahkan dengan surah yang pertama daripada Al-Quran Al-Karim, daripada 114 surah yang berada dalam Quran. Surah yang pertama disebut sebagai Suratul Fatihah. Ikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi perhatian. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sewaktu kita baca ni, Ustaz harap kamu buka Quran kamu tu lah dan tunjuk tempat yang kita baca. Itu lebih afdal daripada membaca mengikut hafalan kamu. Dalam solat kita afdal baca ikut hafalan. Tak. Bahkan ada ulama kata makruh tengok Quran. Dia kata harus ketika solat. Tapi waktu di luar solat, afdal kita melihat mushaf untuk dibaca. Faham tak faham? Baik. Kita pergi kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, setiap perkara yang penting yang tidak dimulakan dengan bismillah fahuwa aqta', maka perkara tersebut akan aqta' ni akan terputus. Terputus ini maksudnya terputus daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala
terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap perkara penting. Sebenarnya semua perkara dalam hidup kita ni penting belaka. Kata ulama, contohnya kita nak cabut baju, kita nak mandi kan, nak cabut baju, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai baju pun Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya banyak perkara atau muka dunia yang kita buat ni bermula dengan Bismillah. Seperti mana Rasulullah SAW pesan kepada Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi pernah sebut, Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, sammillah, sebutlah nama Allah. Waktu nak makan, sammillah, sebutlah nama Allah. Maka paling kurang kita sebut waktu nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ataupun kalau malas sangat, Bismillah, cukup. Faham tak faham? Hatta dalam sembelihan yang kamu belajar baru-baru ni sebelum Raya Aidil Adha itu, kita nak menyembelih binatang pun kita kena sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, baru sembelih. Tak sebut nama Allah, tak sah sembelihan tersebut. Tidak sah. Maka Nabi kata, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang ada kepentingan tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Terputus ini maksudnya perkara itu Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi pertolongan, tak bagi rahmat dalam setiap perkara yang kita buat. Ada seorang pada zaman dahulu yang isterinya suka baca Bismillah. Setiap benda nak buat Bismillah, nak buat tu Bismillah, nak buat ni Bismillah. Jadi suami dia rasa bosan tengok apa Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ada orang jenis macam tu. Sama juga dekat Malaysia ni, ada orang tak seronok dengar orang berselawat. Kat Malaysia ni 2-3 ulama yang bila bercakap dia akan berselawat. Bila dia bercakap dia akan berselawat. Ada orang berejek. Ada orang ejek, dia kata yang berselawat, bercakap selawat ni Ibrahim Pendek dulu, cerita dulu. Cerita labu-labi. Ibrahim Pendek nama dia. Ayah kepada Cikgu Murni, cerita labu-labi. Bila bercakap sikit Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, cakap sikit Allahumma salli alaihi wasallam, itu satu penghinaan. Kita kalau serabut telinga tak boleh dengar orang selawat, jangan kita hina orang selawat. Ni ada orang pelik macam tu, jangan. Kalau kita tak boleh dengar benda maksiat tu adi, biasa, fitrah. Tapi kalau kita tak boleh dengar selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu luar biasa, pelik kita. Sama juga dengan suami kepada perempuan ni, dia baca isteri dia selalu baca Bismillah. Nak buat tu Bismillah, nak buat ni Bismillah. Jadi satu hari suami dia ambil gandum yang ada dalam almari. Dalam almari dia simpan, sembunyikan gandum tersebut. Aku nak tengok ni, apa lebihnya Bismillah. Dia suruh isterinya masak. Isteri dia pun buka pintu almari tersebut, dia baca apa? Bismillah, seperti mana biasa. Dan dicedok gandum ada dalam tu. Pening suami dia. Gandum dia dah keluarkan daripada almari. Tiba-tiba ada lagi gandum dalam tu. Nampak? Baru suami dia insaf bahawa kalimah Bismillah ni bukan satu kalimah yang biasa-biasa. Gatal. Dengan rotak juga apa? Duduk tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah SWT ni ayat pertama Bismillah. Ayat pertama Suratul Fatihah termasuk dengan Bismillah. Kamu akan bertemu Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat Quran pada 2 ayat, 2 surah. Satu Suratul Fatihah, satu lagi surat daripada Nabi Allah Sulaiman AS yang dihantar kepada Balqis, yang dibawa oleh Hudhud, burung belatuk tu. Disebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap surah mesti dimukaddimahkan dengan Bismillah. Rasa nak? Kecuali surah At-Taubah. Satu surah je. Daripada 114 surah tu, satu surah je tidak ada Bismillah, namanya surah At-Taubah. Jangan pula kamu rajin, tak ada Taubah ni, tak ada Bismillah ni, aku baca lah supaya aku dapat kelebihan, terkorak je. Tak ada, tak baca Bismillah. Dah baca apa Ustaz? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Faham tak? Tak sebut benda tadi. Baik, setiap surah ada Bismillah kecuali surah Taubah.
kecuali surah At-Taubah. Setiap surah selain daripada suratul Fatihah ini, kenapa dimukaddimahkan dengan bismillah? Untuk membezakan antara satu surah dengan surah yang lain. Contoh, suratul Fatihah, suratul Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran tu, An-Nisa'ul Ma'idah sampai ke bawah tu ada bismillah, bismillah, bismillah. Tapi perbezaan antara suratul Fatihah dengan surah-surah yang lain dengan bismillah itu, suratul Fatihah, bismillah ayat Quran, ayat daripada surah itu. Tapi surah yang lain, bismillah bukan ayat daripada surah tersebut. Faham tak faham ni? Faham? Contoh, Ustaz baca tadi lah, Al-Baqarah. Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu ayat pertama dia apa? Alif Lam Mim. Ayat pertama dia Alif Lam Mim. Kalau Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dia mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tu ayat pertama dia. Faham tak faham? Di sisi mazhab Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada suratul Fatihah. Dalam mazhab yang lain, contoh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bismillah bukan daripada surah Al-Fatihah. Faham tak? Ya, ayat pertama dia Alhamdulillahirabbil alamin. Dah salah ke Imam Ahmad? Tak salah. Semua imam mujtahid ni tak salah. Ijtihad dia betul, dapat 2 pahala. Kalau ijtihad dia salah, dapat 1 pahala. Bukan ijtihad salah, dapat dosa tak? Betul dapat 2 pahala, salah dapat 1. Itu imam mujtahid, bukan imam solat. Surah ni tu imam biasa, ni imam mujtahid. Itu sebab anak-anak sekalian, kalau kamu bertembung dengan mazhab, kamu pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, tengok Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Awak nak kata sesak dia ni, nak kata gitu? Tak boleh. Tak boleh. Tiba-tiba ada orang baca wadduha. Yang orang botel ni, orang botel kiri. Tak gitu. Nampak? Kadang benda yang kita tidak tahu, belum tentu benda tu tak betul. Itu sebab kena belajar. Itu sebab kena belajar. Jadi, apa kita dapat pada hari ini? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Tapi digunakan bismillah pada surah-surah yang lain untuk membezakan antara satu surah dengan surah yang lain. Satu surah yang tidak ada bismillah ialah suratul Taubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita puji bagi Allah. Kamu dah belajar dengan Ustaz Syakir Nasuha itu, puji ni ada banyak. Puji Khalik kepada Khalik. Allah puji diri sendiri. Ni Allah puji diri sendiri ni. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ada puji Khalik kepada makhluk, Allah kepada makhluk, Allah puji makhluk dia. Contoh, Allah kata pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang terpuji. Allah puji. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu untuk disebut namamu. Mana bila itu sebut nama Muhammad SAW? Ya, ada kata? Ada. La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat nama kamu untuk diingat, disebut. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni mulia. Ada puji makhluk kepada Allah, kepada Khalik. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi' ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Itu puji makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni mulia. Yang pertama, puji Allah kepada diri dia sendiri. Itu memang Allah ada sifat tu. Allah puji diri sendiri, itu suatu kemuliaan. Tapi kalau manusia puji diri sendiri, itu suatu kehinaan. Manusia tak layak untuk terima pujian.
Tu sebab bila mana orang puji, oh apa nama Aini, awak hebat hafalan. Memang Ana memang macam tu lah. Tak boleh gitu, tak boleh. Ana makan kismi 4 kilo sehari, tak boleh ke apa gitu. Sebut dia kata anta hebat hafalan. Alhamdulillah. Mula-mula alhamdulillah. Tahniahlah Amirul dapat anugerah ma'al hijrah. Gitulah Ana setakat ni macam tu lah. Tak boleh. Dia kena sebut alhamdulillah. Tahniahlah Alif dapat terjun dalam kolam. Itu tak payah puji lah. Penuh dengan seluk lah tu. Nak sebut apa anak-anak sekalian? Yang terakhir, puji makhluk kepada makhluk. Ini tak ada guna. Handsome Anik. Anik pun kembang. Picit jerawat, tak ada jerawat. Dia picit. Jerawat tak ada, dia juga picit. Ini perangai. Ustaz pernah hadapi suasana macam kamu. Dulu Ustaz sekolah mendengar, kawan banyak jerawat. Ustaz kata, banyak jerawatmu ni. Aku teringin nak jerawat. Jadi pening pula. Orang tak nak jerawat. Dia nak jerawat. Ada yang spesifik macam ustaz dulu sini. Dia tengok muka kawan tu, jerawat banyak dulu. Aku suka jerawat ni. Ada amal nak macam tu. Mujur amal tak ikut abi dia lah. Tak. Sampai tarik tu dia punya ta'assub pada jerawat. Zaman dulu, zaman ustaz, dia suka ni berjambang. Dia pun ambil namanya telur godang, telur siput godang dekat sawah banyak. Lomo, hanyir, bau dia hanyir. Telur kan bau hanyir. Bau hanyir. Tapi selang 2-3 minggu tumbuh jambang. Dia nak bulu dada, dia sapu kat dada ni. Dia jadi gorila. Penuh dengan bulu. Dia kata. Dia suka macam tu. Ada spesies terancam gitu. Jadi pujian ada 4 jenis. Puji Khalik kepada diri dia sendiri, puji Khalik kepada makhluk, puji makhluk kepada Khalik, dan puji makhluk kepada makhluk. 3 yang pertama tu mulia, yang terakhir tadi tak ada kemuliaan. Kita boleh puji orang, bagus hentar ni, bukan masa tak ada kemuliaan ni salah, totally tidak. Maksudnya yang lebih mulia kita puji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman ni, bagaimana Allah ni maha pemurah. Ada ulama pondok, ulama lama kata Allah ni maha pemboros namanya. Maha boros. Boros ni apa? Duit mak kamu bagi 100, hari pertama tak sampai hari kedua habis duit 100 tu. Panggil boros kamu belanja. Bagi makhluk itu kehinaan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan kehebatan Allah. Borosnya Allah luak tak? Luak tak luak? Kalau kita boros, luak tak? Luak. Mak bagi 100, pergi kedai kokoting, beli tu beli ni, habis. Ustaz Syakir jual, beli, habis. Itu boros. Tapi borosnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala satu, nak menunjukkan kehebatan Allah. Mu nak apa? Apa lagi? Bagi. Allah boleh bagi. Maka Ar-Rahman dekat sini kata ulama, dia ni maha borosnya Allah. Allah bagi kepada semua yang makhluk yang Allah nak bagi. Sama ada dia ingkar kepada Allah, dia baik kepada Allah, dia jahat ke, dia munafik ke, dia kafir ke, dia lawan Allah ke, dia berzina ke, dia mencuri ke, Allah bagi. Mana ustaz bagi apa? Tu yang bernafas tu. Tarik nafas, oksigen, lepas kentut semua tu, karbon dioksida keluar. Tu yang makan tu, yang minum tu. Sebab orang nampak mana nikmat Allah. Dia nampak macam duit banyak, itu nikmat. Sedangkan dia tak tahu, dia tak sakit, itu nikmat daripada Allah. Itu rahmannya Allah. Allah bagi kepada makhluk namanya manusia. Ada Allah banding beza tak? Tak ada. Tapi kalau sifat Ar-Rahim, kata ulama, maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk yang khusus, iaitu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat, namanya nikmat syurga Allah. Faham tak Aziz? Syurga Allah. Nak masuk syurga tak nak masuk syurga? Syurga nak masuk nama? Amirul nak masuk syurga? Syurga apa nak masuk Amirul? Kita sebut satu nama syurga yang kamu tahu. Syurga Firdaus. Mana? Syurga Firdaus. Lagi syurga apa muar? Orang muar ni. Syurga apa lagi yang kamu tahu selain Firdaus? Firas. Syurga Firas.
Syurga apa lagi bang? Syurga ma'wa. Ma'wa ke ma'wa? Ya ke ada syurga ma'wa? Jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Oh gitu. Apa masuk ma'wa? Ma'wa tu awes. Ma'wa tu apa? Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum, apa ni ayat dia? Tapi ayat selepas tu, walladzina fasaku fama'wahumun nar. Sama tak ma'wahumun nar dengan ma'wa tu yang kedua? Apa makna ma'wa? Amsyad. Ma'wa maksudnya tempat singgah, tempat duduk dia. Itu namanya ma'wa. Jannatul ma'wa nuzula. Baik, jannatul ma'wa. Lagi? Syurga apa lagi? Banyak. Jannatul na'im, jannatul khuld, macam-macam nama. Tapi yang paling tinggi sekali jannatul firdausi a'la. Nabi kata kalau nak minta syurga, minta syurga firdaus. Jangan ya Allah, saya nak syurga, ikut mana-mana dapat syurga pun tak apa, asalkan syurga. Tak boleh. Minta syurga tinggi. Macam kita nak jual barang. Kita tahu orang tu akan nego. Contoh Ustaz jual kereta. Jual kereta. Ataupun jual apa-apa produk lain lah. Kita letak harga RM20. Orang cakap boleh tak kurang sikit? Boleh tak kurang sikit? Boleh. Berapa ya? RM19 kita kata. 19. Turun sikit. Boleh kurang lagi tak? Turun sikit. Yang harga pertama kalau kita dapat itu terbaik, RM20 kita dapat, banyak kita dapat. Maka kita minta firdaus, syurga firdaus, syurga yang paling tinggi sekali. Maka Ar-Rahmanir Rahim ini, Ar-Rahmannya Allah, iaitu Allah Maha Pemurahnya Allah, ataupun saya sebut tadi Maha Borosnya Allah, kepada semua makhluk Allah bagi. Tapi Ar-Rahimnya Allah, Allah hanya beri kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diberikan kepada makhluk selain daripada orang beriman di akhirat nanti, iaitu redha Allah dan syurga Allah. Apa nikmat paling nikmat dalam syurga nanti? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Tokoh Mak Lijrah. Bukan main free week semalam ya. Awet lalu free week. Apa nikmat paling nikmat dalam syurga? Alif. Bang. Ilham macam nak jawab ya. Apa nikmat paling nikmat dalam syurga? Ya, Firas. Allah, hebat jawapan. Hebat ni jawapan wali Allah ni. Betul Firas. Iaitu dapat lihat Allah, dapat tengok Allah. Sekarang boleh tengok Allah? Tak boleh. Tak boleh. Tapi dalam syurga dapat tengok Allah. Itulah nikmat paling nikmat sekali. Ada orang kata, Ustaz apa lagi? Bidadari Ustaz. Bidadari ya Ustaz. Bidadari. Ni Bok Lokman. Bidadari ya. Bidadari itu cak ayang lagi. Walaupun kita bayangkan 70,000 pakai baju, masih lagi nampak urat-urat dia punya comelnya. Tapi tak boleh banding dapat lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam syurga ni disebut dalam hadis, ma tashtahil anfus, apa yang kamu nak. Mu nak apa? Aina nak benda? Ferrari, Lamborghini. Bukan zakat Ferrari, Lamborghini, Transformer Allah bagi. Bagi. Mu nak apa? Gajah terbang. Gajah terbang. Sebab orang lain ni sembang pun gajah boleh terbang. Dalam syurga boleh minta. Takkan nak minta Maggi. Maggi tak apa Maggi lah. Maggi je cahaya Maggi. Tengok suratul Baqarah. Allah SWT bagi buah. Buah sama macam dunia ni, tapi lebih macam musangking. Dalam syurga durian tu ada, tapi sama tak macam musangking dekat tepi jalan tu? Tak sama apa. Musang King Kong dalam syurga nanti. Bapak sedap. Sedap semua. Faham tak Aziz? Tapi nak masuk syurga senang tak? Ada sini senang. Susah, mengatuk. Nak semayang tahajud, mengatuk. Nak baca Quran, mengatuk. Itulah cabaran dia. Nak masuk neraka senang. Mu jangan semayang, senang.
senang hati, relax, gembira. Kenapa gembira sangat ni tuan? Saya akan masuk neraka. Takkan gitu. Nak gembira gitu. Curi duit orang, nampak duit orang banyak sikit, dia celup, jebak ambil. Orang tak tahu. Senangnya dalam hati, masuk neraka nanti, dia kata. Nak masuk neraka senang, nak masuk syurga susah. Nak kena semayang, kena jaga mata, tengok orang puang kena tunduk. Bukan free week. Apa? Nak tengok aurat orang. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Entah jangan pakai gitu, entah. Ni dok, astagfirullah, ya Allah, jangan. Apa? Ni dak, kita suka buat maksiat. Lepas tu cita-citanya syurga. Bukan tu. Tak sama, tak selari. Wallahu a'lam. Bersama pula Aisyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala khairil Muhammad wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.